Saya akan membentangkan pengenalan. Sebelum kedatangan penjajah di Tanah Melayu, ada istiadat masyarakat tempatan telah diterima pakai dalam undang-undang Islam. Adat Temenggung dan adat Pepatih iaitu kedua-dua bentuk adat yang utama semasa penjajahan British tidak mencampuri dalam agama di negara ini kerana Islam sudah diterima pakai sebagai agama utama dalam perlembagaan dengan menetapkan bahawa setiap negeri perlulah mempunyai pemimpin yang beragama Islam. Perlembagaan Persekutuan juga mengubahkan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang peribadi dan keluarga dalam umat Islam sepertilah wakaf Muslim, zakat, fitrah, masjid, penciptaan dan hukuman kesalahan oleh orang Islam terhadap ajaran Islam melalui Mahkamah Syariah. Dengan pengawalan dan penyebaran doktrin ini dan kepercayaan di kalangan umat Islam dan penentuan perkara-perkara mengenai hukum Muslim. Tujuan undang-undang Islam ini adalah untuk menyediakan peraturan yang dapat dipatuhi untuk memastikan kesejahteraan umat Islam, mengekalkan ketenteraan di kalangan orang Muslim. Untuk isu pelaksanaan undang-undang Islam seringkali menjadikan persoalan terhadap rakyat di Malaysia berkenaan dengan pendengaran pemakaian dalam agama Islam, dalam undang-undang Islam, dalam perundangan. Dalam perkara 3 dan perkara 11 itu di antara perkara yang terpenting dalam perlembagaan persekutuan kerana peruntukan ini telah meletakkan satu keistimewaan kepada agama lain juga yang dapat memberikan kebebasan untuk bertahan dan mengamalkannya. Tunku Abdul Rahman pernahlah berkata, negara ini sebagai sekular tetapi dalam peruntukan ini memberilah kekuatan kepada agama Islam kerana dengan menafikan negara ini sesebuah negara yang sekular. Untuk isu yang pertama iaitu bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dalam bidang kuasa terhadap Mahkamah Syariah ini yang sangat terhad bagi Muslim yang perlulah menyimak semula jika terdapat undang-undang hudud yang hendak melaksanakan bagi memberikan keadilan dalam pelbagai pihak. Tun Zaki Tun Azmi iaitu mantan Ketua Hakim Negara telah bercadang untuk Kerajaan Persekutuan dan Negeri mengkaji semula dan membincangkan bagi setiap undang-undang yang telah membabit dalam bidang kuasa di Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah serta membuatkan pindaan baru kerana walaupun kerajaan telah meminda dalam perlembagaan yang akan memasukkan ke dalam artikel 121 bracket 1A pada 1988, perkara ini yang berkaitan dengan syariah hendaklah memutus di Mahkamah Syariah kerana masih mengelirukan akan menyebabkanlah kes-kes ini telah membicarakan di Mahkamah Sivil. So terdapat masih ramai yang tidak memahami dalam bidang kuasa di antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Untuk isu yang kedua iaitu dari segi pertukaran agama. Isu ini sering berlaku di antara isu-isu bagi hak asasi yang akan menyebabkan ketegangan ini antara badan NGO dan institusi agama serta perjuangan hak asasi. Sistem perundangan telah tetap bahawa orang Muslim ni yang ingin keluar daripada agama Islam akan menghanggapkan sebagai murtad kerana Mahkamah Syariah ni akan membuat keputusan dengan bidang kuasa ini dalam memutuskan sama ada seseorang itu kena murtad atau tidak perlu. Dalam isu ini dianggapkan sebagai isu yang sangat sensitif bagi pelbagai pihak yang tidak dapat dibincangkan secara terbuka kerana statistik tidak dapat diadakan secara umum. Orang Islam yang bertindak untuk keluar daripada agama bukanlah sesuatu hak untuk memilih atau menukar secara mutlak, tetapi akan menganggapkan ini sebagai sesuatu kesalahan atau dosa jika tidak dapatkan disabit akan boleh dikenakan hukuman. Untuk isu yang terakhir iaitu amalan konteks affirmative discrimination atau alternatif diskriminasi. Affirmative
discrimination ini merupakan amalan yang berdasarkan fahaman kolektif dan berbentuk diskriminasi kerana seseorang yang ingin memohon dalam kelayakan sesuatu. Dalam konteks perundangan ini akan mentakrifkan affirmative discrimination ini yang berasaskan amalan dan ajaran agama serta undang-undang atau perundangan bagi adat setempat, iaitu sepertilah konvensyen perlembagaan yang telah mengiktirafkan dalam perundangan di Malaysia. Dalam diskriminasi bagi warga negara yang tidak boleh mengamalkan dengan atas alasan sepertilah keturunan, warna kulit, tempat lahir, agama dan jantina dan lain lagi, kerana konsep ini akan tidak mencapaikan negara yang berdaulat. Menurut Tun Abdul Hamid Mohamad dalam rujukan Universal Declaration of Human Rights UDHR yang haruslah dibuatkan dengan lebih teliti dan berhati-hati supaya tidak mempunyai persanggahan dengan mana-mana prinsip dalam perlembagaan persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ayu Azira binti Abdul Susana, nombor metrik 271018. Terdapat 3 contoh kes yang berkaitan dengan cabaran dan undang-undang Islam di Malaysia. Contoh kes yang pertama, Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan yang lain. Kes ini melibatkan perayu, seorang yang asalnya beragama Islam bernama Azlina binti Jailani telah meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristian. Pada 21 Februari 1997, beliau telah memohon kepada Jabatan Pendaftaran Negara permohonan pertama untuk menukarkan namanya kepada Lina Delani. Permohonan beliau untuk menukar nama telah ditolak oleh JPN pada 11 Ogos 1997. Kemudian pada 15 Mac 1999, beliau telah membuat permohonan kali kedua untuk menukar namanya, tetapi kali ini kepada nama Lina Joy. Menurut beliau tidak menerima apa-apa balasan berkenaan dengan permohonan keduanya itu. Perayu menghantar semula permohonan pada tarikh 15 Mac 1999 dengan akuan berkanun yang baru diikrarkan pada 2 Ogos 1999. Pada 22 Oktober 1999, JPN telah menulis kepada beliau menyatakan bahawa permohonan beliau untuk menukarkan nama daripada Azalina binti Jailani kepada Lina Joy telah diluluskan. Perayu kemudiannya membuat permohonan kali ketiga pada 3 Januari 2000 untuk mengeluarkan perkataan Islam dan nama asal daripada kad pengenalan gantian beliau. Walau bagaimanapun, JPN telah menolak untuk menerima permohonan beliau atas alasan bahawa ianya tidak lengkap tanpa perintah Mahkamah Syariah yang mengesahkan beliau telah meninggalkan Islam. Contoh kes kedua, KPS lawan ANZ. Kes ini adalah kes persediaan persetubuhan luar nikah. Tertuduh ANZ telah dituduh dengan pertuduhan di bawah Seksyen 26 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Tertuduh pada 31 Januari 2009, lebih kurang jam 6.15 petang di dalam Hotel Flamingo, daerah Gombak dalam negeri Selangor Darul Ihsan, didapati melakukan perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah dengan seorang perempuan bernama NE. Tertuduh lelaki telah mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan, manakala tertuduh wanita telah mengaku bersalah dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM4,500 atau 2 bulan penjara jika gagal membayar denda, dan tertuduh wanita dihukum penjara selama 15 hari. Setelah mahkamah meneliti keseluruhan keterangan bersumpah kedua-dua tertuduh dan hujah kedua-dua pihak, mahkamah telah mensabitkan bahawa tertuduh telah melakukan kesalahan sebagaimana dipertuduhkan. Contoh kes ketiga, ZZ lawan NA. Kes ini mengenai pengesahan taraf anak lahir 8 bulan selepas sabit perceraian talak 3 sama ada anak tersebut anak sah taraf atau sebaliknya. Kes ini merupakan kes rayuan terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh Tuan Hakim MRS Petaling Jaya pada 25 November 2016 melalui saman nombor 10001 00608322014. Kes ini telah ditetapkan untuk sebutan pertama pada 5 Jun 2014 dan Hakim Bicara telah mendengar keterangan pihak-pihak pada beberapa siri sebutan dan perbicaraan sehingga pada 25 November 2015.
Hakim bicara telah memutuskan dan membuat perintah-perintah seperti berikut. Mahkamah memutuskan bahawa anak bernama NZ merupakan anak sah taraf hasil daripada pernikahan antara pihak plaintiff dan pihak defendant. Perayu tidak berpuas hati terhadap keputusan itu dan telah memfailkan notis rayuan pada 27 November 2015 dan kemudiannya telah memfailkan alasan rayuan pada 30 Mac 2016. Walau bagaimanapun, mahkamah memutuskan rayuan perayu ditolak dan bicara melalui saman 10010010608322014 dikekalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atirah binti Awang. Nombor matric 271075. Hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan Undang-Undang Islam, mengetahui prinsip dan tujuan syariah Islam dengan lebih jelas, melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bertakwa, mengelakkan berlakunya pergaduhan dalam kalangan masyarakat, melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera, memantapkan keamanan dan kedaulatan negara. Mengetahui prinsip dan tujuan syariah Islam dengan lebih jelas dapat mencapai tujuan agama Islam, iaitu untuk menjaga martabat individu. Perundangan Islam juga dilaksanakan dengan menjadikan prinsip utamanya, iaitu mengutamakan keadilan. Semua pihak dapat mengetahui tentang agama dengan lebih secara tidak langsung. Pelaksanaan perundangan yang berasaskan hukum hakam Islam akan dapat membantu semua pihak untuk memahami agama dengan lebih teliti dan mendalam. Perundangan Islam juga mampu memastikan bahawa setiap perkara yang dilaksanakan memenuhi syariah Islam. Melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bertakwa. Perundangan tersebut juga akan memastikan setiap individu menjadi lebih bertanggungjawab kerana setiap individu akan mematuhi perundangan tersebut dan tidak akan mengingkari perundangan yang telah ditetapkan tersebut. Apabila seseorang tersebut bertindak mematuhi segala peraturan dan undang-undang Islam, maka tindakan tersebut membuktikan bahawa individu tersebut seorang yang bertanggungjawab. Mengelakkan sebarang pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Mereka akan bersikap toleransi dan akan memahami peranan masing-masing. Melalui perundangan Islam juga terdapat aspek-aspek yang menekankan keadilan. Oleh demikian, sekiranya semua perkara mengutamakan keadilan, maka tidak akan berlaku perpecahan dan pergaduhan. Setiap individu yang harus bersikap adil menjadikan hubungan antara masyarakat akan lebih terjaga. Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Setiap perundangan haruslah dilaksanakan dengan betul dan harus dipatuhi sepenuhnya. Apabila semua masyarakat mematuhi perundangan tersebut, maka setiap masyarakat menjalankan peranan sebagai masyarakat sebaiknya. Hal ini kerana salah satu peranan masyarakat adalah untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Setiap pematuhan akan dapat memandu negara supaya masyarakat berada dalam keadaan yang aman sejahtera. Memantapkan keamanan dan kedaulatan negara. Pematuhan undang-undang bagi setiap masyarakat dapat mengelakkan sebarang masalah seperti masalah pecah amanah, pengkhianatan dan sebagainya. Apabila negara bebas daripada masalah-masalah tersebut, maka negara juga akan dapat berada dalam keadaan aman. Kedaulatan negara juga akan terjamin jika masyarakat masih bertanggungjawab dalam mematuhi undang-undang negara. Hal ini kerana masalah seperti perebutan kuasa dan pelbagai masalah yang mampu menggugat kedaulatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi Syarul Afzan bin Sabri 269891. Sekarang saya akan teruskan kepada cadangan untuk membangunkan perundangan Islam di Malaysia. Cadangan yang pertama adalah
melalui peruntukan undang-undang Islam negeri. Cadangan kedua, mengukuhkan institusi mahkamah syariah. Cadangan yang ketiga, menjadikan undang-undang Islam sebagai asas dalam perundangan Islam. Keempat, membangunkan menyelaraskan dan menyeragamkan undang-undang Islam ke seluruh negeri di Malaysia. Berdasarkan cadangan pertama, iaitu melalui peruntukan undang-undang Islam negeri. Dalam membangunkan perundangan Islam yang mantap, ia perlu dilihat dari segi peruntukan agama Islam itu sendiri. Misalnya dalam hal yang berkaitan dengan murtad. Mengikut undang-undang Islam yang sebenar, seseorang yang murtad akan dikenakan hukum hudud. Namun begitu, di Malaysia masih belum dilaksanakan hukum hudud dalam membicarakan soal yang berkaitan dengan murtad. Pada masa yang sama, di Malaysia hanya menggunakan undang-undang yang lebih bersifat kepada budi bicara dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kes wuduk. Oleh sebab itu, dalam memastikan perundangan Malaysia yang lebih utuh, ia perlu dilihat balik terhadap peruntukan undang-undang Islam itu sendiri. Seterusnya, melalui mengukuhkan institusi mahkamah syariah, di mana penambahbaikan perlu dilakukan, seperti membuat pindaan ke atas undang-undang tubuh negeri, di mana ia perlu meletakkan mahkamah syariah dalam dalam undang-undang tubuh negeri, kerana ia merupakan salah satu daripada entiti kerajaan negeri. Oleh sebab itu, semua negeri-negeri di Melayu perlu mencontohi negeri Terengganu yang telah membuat pindaan ke atas mahkamah syariah yang diletakkan di dalam undang-undang tubuh negeri tersebut. Seterusnya, kebebasan terhadap hakim mahkamah syariah juga perlu diberikan supaya keputusannya tidak boleh diragu-ragukan dalam membicarakan soal hal yang berkaitan dengan jenayah Islam. Hal ini demikian kerana hakim mahkamah syariah hanya merupakan seorang yang dianggap sebagai pegawai awam. Oleh sebab itu, kebebasan yang setara perlu diberikan kepada hakim mahkamah syariah dalam membicarakan suatu hal supaya ia tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Seterusnya, melalui menjadikan agama Islam sebagai asas dalam perundangan Islam, di mana dalam peruntukan perlembagaan telah menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, dan pada masa yang sama warga negara Malaysia yang beragama Islam juga telah diberikan kelebihan terhadap sesuatu yang tertentu jika dibandingkan dengan warga negara yang bukan Islam. Oleh sebab itu, ia perlu diletakkan sebagai satu perkara asas supaya warga negara Malaysia lebih saling menghormati terhadap perundangan Islam agar mewujudkan suatu suasana yang aman dan harmoni. Dan yang terakhir adalah melalui menyeragamkan semua undang-undang Islam ke seluruh negeri, di mana umum mengetahui bahawa dalam perundangan Islam ia terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Oleh sebab itu, ia telah menimbulkan beberapa perbezaan dalam mewujudkan satu hukum atau fatwa terhadap negeri. Dengan membuat penyelarasan dan penyeragaman terhadap perundangan Islam di semua negeri, ia akan mewujudkan satu hukum atau fatwa yang dikeluarkan adalah sama terhadap semua negeri. Dengan ini, isu mengenai perbandingan terhadap suatu hukum atau fatwa terhadap negeri-negeri tidak akan wujud lagi. Seterusnya, bagi mewujudkan penyeragaman dan penyelarasan terhadap perundangan Islam di seluruh negeri, satu forum dialog mengenai perundangan syarak dan sivil telah dibuat dengan bersama-sama kerajaan negeri melalui jawatan kuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil. Melalui forum ini, ia bertujuan untuk melihat persetujuan dan pandangan terhadap kerajaan-kerajaan negeri lain dalam menyelaraskan perundangan Islam di Malaysia.
Kesimpulan, pelaksanaan perundangan syariah Islam khususnya Undang-Undang Jenayah Islam adalah satu kewajipan bagi setiap umat Islam. Cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha tersebut ialah fitrah perjuangan yang telah ada sejak mula Islam diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu diambil perhatian dan dipastikan bahawa keprihatinan dan sensitiviti umat Islam tidak digugat dan diganggu oleh sesiapa sahaja. Ini kerana ia akan memberi kesan yang amat buruk terhadap perjalanan kehidupan dari sudut kemasyarakatan maupun kenegaraan. Memastikan kemuliaan dan kelangsungan syariat Islam di negara ini adalah misi dan visi yang paling penting buat setiap warga negara yang bergelar umat Islam. Berdasarkan soalan yang telah dipaparkan di dalam slide tersebut, pada pandangan saya, mengapakah undang jenayah Islam terus meningkat dari semasa ke semasa adalah disebabkan oleh perundangan Islam yang lebih bersifat kepada budi bicara dalam memberi pengajaran terhadap pesalah. Hal ini demikian kerana melalui budi bicara ini akan menjadikan rakyat lebih berani dalam melakukan setiap kesalahan jenayah kerana majoriti daripada mereka yang terlibat adalah orang yang sama. Oleh sebab itu, dengan membuat undang-undang yang lebih bersifat kepada budi bicara, tidak akan memberi keinsafan terhadap diri mereka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Apakah matlamat utama perundangan Islam? Matlamat utama perundangan Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia atas asas-asas makruf dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Manusia bebas membuat undang-undang baru yang sesuai dengan keperluan dan suasana semasa dengan syarat tidak melampaui batasan haram dan tidak terkeluar dari batasan wajib. Dalam menggubal undang-undang, Islam menyarankan dua kaedah iaitu mengutamakan keselamatan umum, membawa kesenangan dan kemudahan kepada manusia. Perkara-perkara yang menjadi kewajipan matlamat tersebut ialah memelihara agama atau hak dan kebebasan, memelihara jiwa atau nyawa, memelihara fikiran, memelihara kehormatan dan keturunan dan memelihara harta benda. Soalan saya, apakah skop perundangan Islam? Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, iaitu aspek yang meliputi undang-undang berkenaan akidah, ibadah dan akhlak. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, iaitu perundangan ini mementingkan kesejahteraan dan hubungan dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam, iaitu Islam melarang manusia memusnahkan dan merosakkan alam sekitar. Untuk soalan ini, iaitu faktor-faktor bagi isu pelaksanaan undang-undang Islam atau menyebabkan isu pelaksanaan undang-undang Islam, Perlembagaan Persekutuan telah menyebutkan bahawa perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi atau undang-undang lain yang boleh terbatal sekiranya ia bertentangan dengan undang-undang persekutuan itu. Peruntukan utama yang menjadi penghalang pelaksanaan Islam kerana ia tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimanapun, perlulah disebut bahawa dikatakan sebagai perlembagaan itu sebenarnya tidak jelas. Terdapatlah banyak hal yang dikatakan perlembagaan ini masih bergantung kepada taksiran mahkamah. Masih juga ada ruang untuk menghujah bahawa peruntukan yang mengisytiharkan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara itu tidak semestinya mutlak dalam menghalangkan pelaksanaan undang-undang Islam. Ada juga pihak yang menghujahkan yang berkata langkah-langkah yang dicadangkan atau memindahkan sesuatu perlembagaan itu sukar untuk dilakukan kerana perlembagaan negara di Malaysia ini bersifat sekular dan setiap perubahan yang menuju ke arah Islam akan lebih mencabar di mahkamah. Apa yang didakwa itu ialah sebagai sifat sekular secara keseluruhannya berdasarkan wujudnya beberapa peruntukan tertentu di samping keputusan mahkamah yang boleh mendakwa bahawa sifat sekular perlembagaan itu sebenarnya tidak muktamad. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.